Ya sudah, kembali seterusnya dan seterusnya seperti yang telah kita janjikan, kita akan mengikuti satu segmen wawancara mengenai dengan Cyber Security Brunei. Jadi kita bicara mengenai dengan tips keselamatan cyber semasa bercuti. Maklum saja ketika ini masih lagi ya ada antara kita sedang bercuti ya sebelum melangkah ataupun memulakan tugasan di tahun 2023. Jadi ada baiknya untuk kita ini mengetahui bersama antara tips keselamatan cyber semasa bercuti. Biasanya kalau keselamatan cyber ni termasuklah dari segi yang penggunaan yang boleh diakses melalui internet Social seperti media. Instagram, sosial media dan juga sebagainya. Ini Betul. yang amat penting ya untuk kita ni mengetahui mengenai dengan tips keselamatan ya. Betul. Apa yang boleh dikongsi dan apa yang tidak boleh sebenarnya dikongsi. Sesuatu yang memang cukup penting sekali untuk kita ni ketahui bersama. Baiklah, alhamdulillah di studio hari ini diserikan lagi dengan kehadiran narasumber kita ni yang akan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan tips keselamatan, cara tadi menjaga keselamatan siber semasa kita ni bercuti. Dan di studio, alhamdulillah kita telah pun menjemput Yang Mulia Siti Nur Izzuana binti Ayub, merupakan seorang jurulatih kesedaran keselamatan siber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Siti Izzuana? Alhamdulillah sihat saja. Alhamdulillah ya. Jadi puannya kita bicara hari ini mengenai dengan tips keselamatan siber semasa bercuti. Jadi seperti yang kita maklumkannya, kita masih lagi di bulan Disember ini, masih lagi dalam keadaan bercuti. Jadi ada perkara-perkara yang do and don'ts ketika ini bercuti. Jadi sebagai mukadimah, mungkin boleh berkongsi sedikit keterangan yang ingin disampaikan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, sama ada bagi kita yang akan bercuti di dalam negeri ataupun di luar negeri. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Tuan Dini dan juga Puan Intan. Ya. Dan juga selamat pagi kepada para penonton rampai pagi di rumah pada hari ini. Pertama sekali, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB atas undangan pada pagi ini. Hari ini kami akan membincangkan mengenai topik-topik mengenai insiden cyber ataupun jenayah cyber. Jadi topik hari ini adalah mengenai tips keselamatan cyber semasa bercuti. Jadi seperti yang sedia maklum, masa ni musim cuti kan, musim Disember. Walaupun ujung tahun sudah, tapi bulan Januari, siapa yang dah dapat cuti bulan Disember, ngambil cuti Januari kan. Ya, betul sekali. Jadi masih musim cuti. Jadi saya hari ini akan mengongsikan tips-tips macam mana menjaga keselamatan cyber semasa bercuti. Alhamdulillah, sesuatu yang memang penting sekali ada penonton untuk kita mengetahui ya, untuk tadi sama-sama fikirkan. Kadang-kadang barang ni mudah terlepas pandang. Kadang macam kita ni kalau bercuti itu Siti Nur Izzuana, orang kita ni Iski bila bercuti ke luar negara, lepas tu bergambar-gambar dan diupload dan sebagainya, dibuat naik dan sebagainya. Jadi untuk soalan yang berikutnya barangkali kalau dapat dikongsikan dengan penonton rampai pagi hari ini, apa yang sebenarnya rasanya indah patut dikongsikan dalam media sosial apabila tadi melakukan percutian semasa tadi bercuti? Okey, jadi sebenarnya ada banyak lah, tapi untuk hari ini, pagi ini akan saya kongsikan orang the top 5 perkara. Pertama sekali adalah sentiasa peka dengan sebarang sindiket penipuan. Akan dihuraikan lagi selepas ini. Yang kedua, jangan dipost mengenai rancangan bercuti. Yang ketiga, butiran peribadi percutian. Yang keempat, mengenai harta peribadi kita ni sendiri. Yang especially harta-harta di rumah tu. Yang seterusnya mengenai lokasi geotag kita ni. Dan yang terakhir sekali, dengan siapa kita ni bercuti. Ya. Jadi dulu antara 5 rasanya yang paling utama ya untuk kita ni nitik beratkannya, dan seterusnya ni puannya mengenai dengan telah pun kita puan kongsikannya mengenai dengan sentiasa peka dengan sebarang sindiket penipuan. Saya tertarik mengenai dengan perkara tersebut. Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi. Baiklah. Jadi kita ni mesti sentiasa peka dengan sebarang sindiket penipuan. Jadi kalau mengenai percutian ni, orang ramai andang suka ni package pasal diskaun apa kan semua tu. Jadi of course scammer ataupun penggodam, hacker ataupun penggodam, mereka akan mengambil kesempatan tentang orang punya minaannya, terutama sekali pasal bercuti.
Jadi apa hacker tu kan membuat, dia akan membuat website. Ni orang phishing website di mana dia cakapnya diskaun kan ke London, bayar 500 saja macam tu. Tapi lepas satunya isi butiran peribadi Auda arah website ni. Kami fikir butiran peribadi itu dihantar kepada server yang legit, tapi sebenarnya hacker mencuri segala butiran peribadi kita ni tu. Macam tu. Jadi kita ni mesti peka website apa kami agak, kalau kami terjumpa orang advert ataupun post di Facebook ataupun media sosial, kami mesti benar-benari. Benar kendal post itu. Macam tu. Kadang-kadang kalau tadi perhatikan je Puan, kebanyakannya yang indah legit ni, yang indah banaran ni, bila tadi melihat iklan yang dipaparkan itu, it's always lah the case-nya terlampau too good to be true ni orang kita ni. Benar. Macam contohnya tadi percutian ke London misalnya RM500, tapi memang secara psikologinya kalau kita ni mungkin indah berfikir panjang, kita ni akan cakap, ani memang sesuatu yang indah pernah ada. Mungkin peluang keemasan untuk aku ni bila lagi kan pergi ke London RM500 atau mungkin menjadikan sesuatu penarik barangkali untuk tadi mudah terlepas pandang mengenai dengan perkara ni. Jadi kalau tadi boleh berbalik lagi, tadi ada dikongsikan mengenai dengan 5 perkara yang tidak patut dikongsikan, dan salah satu perkara lagi yang dikongsikan tadi ialah mengenai dengan rancangan bercuti. Mungkin boleh diterangkan apakah maksud Puan apabila bercakap mengenai dengan rancangan bercuti ini janganlah dikongsikan. Silakan. Jadinya rancangan bercuti sekiranya esok lusa kami akan berlayar ke KK lah. Jadi kalau boleh jangan tadi post harian ni. Jadi kalau kami ada perkara-perkara yang kami dapat kongsikan mengenai rancangan bercuti ini, seperti tempat yang kami akan agak, tarikh ataupun jam perjalanan kita ni, seterusnya nama penerbangan kita ni, dan juga aktiviti-aktiviti yang akan kami lakukan. Jadi kalau boleh jangan post orang secara real time. Kalau sudah balik ke Brunei baru tadi post barang itu. Hashtag let pause. Jadi itu antara dimasukkan dengan rancangan bercuti ini untuk kita ni tidak mendedahkan apapun rancangan-rancangan kita yang ingin kita lakukan. Sebenarnya sekali kalau kita ni merancang cuti ni biasanya kan ada yang memuat naik pasport, bukan pasport, lebih kepada tiket penerbangan. Jadi itu antara satu yang perlu ni kita ni jangan kita ni kongsikan ataupun dedahkan. Jadi selain daripada tu Puan, apa lagi yang perlu yang secara ringkas yang Puan ingin kongsikan lagi? Jadi seterusnya adalah butiran peribadi percutian. Jadi seperti Puan Intan kongsikan tadi, seperti gambar pasport sama tiket. Selalu kena postkan tu. Tapi orang indah sadar arah pasport itu ada butiran peribadi kami. Arah tiket itu nampak pukul berapa flight kita ni. Tempat duduk apa segala. Dan ada kalau depending arah ia punya penerbangan, ada barcode kan tu. Kadang-kadang hacker ni diorang boleh scan kali ia boleh tukar-tukar details kami. Ada salah satu kes ni, ia suka tempat duduk sering tabuk ni orang arah pesawat. Tapi pasal hacker tu dikacaunya orang tu punya tiket kena simpannya duduk arah tengah-tengah macam tu. Jadi kalau boleh kami post gambar tu, tapi kalau boleh late post ataupun kita ni orang sensor padam details kita ni tu. Jadi yang paling penting sebenarnya lebih berhati-hati sebenarnya, lebih peka mengenai dengan apa yang ingin kami kongsikan. Memang kita ni cukup faham sebenarnya Puan tambahan lagi semasa penularan wabak COVID-19. Jadi ramai border ditutup dan sebagainya. Jadi kami dapat keluar negara. Apabila border dibuka kembali, ramai tahu orang mengambil kesempatan untuk keluar negara. Jadi mungkin barang-barang macam mana ni terlepas pandang orang kita ni. Lupanya orang. Lupa iski tadi kan tahu. Tapi memang cukup penting sekali lah untuk barang ni tadi bawakan ke rampai pagi agar penonton hari ini dapat sama-sama kita ni bercambah, menambah ilmu pengetahuan masing-masing dan mengongsikan perkara yang seperti yang dikongsikan tadi mungkin boleh terlepas pandang. Baiklah, di antara perkara lain lagi yang dikongsikan tadi ialah mengenai dengan jangan mengongsikan mengenai dengan harta peribadi Auda apabila Auda bercuti. Mungkin boleh diterangkan ni Puan. Jadi mengenai harta peribadi ni, sekiranya kita ni membeli kereta
kereta baru ataupun ada telefon bimbit baru ke apa, TV barulah jangan terjauh. Jadi kalau kita ni post-post barang itu, lepas itu diikutkan lagi kami mempost rancangan percutian kita ni. Jadi ini boleh memberi orang idea arah orang yang berniat jahat. Hari bulan sekiannya Yan ada di rumah ni. Boleh kau ambil ni TV-nya yang baru ni. Boleh kau ambil keritanya ni. Jadi kalau boleh jangan dipost lah mengenai harta peribadi kita ni. Dan diikutkan juga sekiranya orang ia menukar usin, ia kan ke Thailand lah sekiranya menukar usin. Banyak usin ke bawah ni ke Thailand. Kalau orang di sana nampak so, ditunggunya kali di airport tu. Macam tu. Jadi kalau adakah membantu Puan, misalnya Taha, ia berkongsi, tetapi kalau kita ambil satu contoh sahaja, mungkin menggunakan social media seperti Instagram yang ramai pengguna di negara Brunei Darussalam, mungkin katanya aku mengongsikan di sana, tetapi akaun itu diprivatekan. Cuma kawan-kawan yang terdekat sahaja yang dapat melihat segala perkongsian. Adakah itu langkah yang selamat sebenarnya untuk menghalang daripada hackers-hackers ini untuk mengetahui perkongsian kita ni, atau macam mana Puan? Ya tu. Kami mesti lihat orang kawan-kawan kami arah media sosial tu. Kalau kami benar-benar kenal dan boleh dipost lah. Tapi kalau ada seorang dua macam kami berapa percaya, baik kita berwaspada lah. Lebih baik berjaga-jaga lah sebenarnya. Berjaga-jaga. Ya, jadi pastikannya kalau bis kita bercuti itu untuk bis kita ni tidak mendedahkannya, kerana kalau individu tahu kita ni tidak ada di rumah dalam mungkin seminggu, ia boleh menarik penjenayah untuk datang ke rumah, ataupun perlu adanya insiden pecah rumah, pecah kereta dan juga sebagainya. Itu perlu kita ni elakkan lah. Dan seterusnya ni Puannya, kalau tadi Puan berkongsi mengenai dengan harta peribadi, mungkin boleh berkongsi mengenai dengan lokasi geotek dan juga dengan siapa Auda bercuti. Jadi mengenai lokasi geotek, walaupun sekiranya lah kami macam berwaspada, kami dah beritahu orang kami ke mana. Tapi masa kami upload gambar, secara automatik ada lokasi geotek. Kadang-kadang orang lupa disable. Jadi kami mesti waspada. Kalau boleh disable lah lokasi geotek itu kan. Kalau di post gambar ada begitu kawasan sini apa macam tu. Jadi kalau boleh disable. Ditutup lah ya. Ditutup, ya. Dan seterusnya Puan mengenai dengan siapa yang kini bercuti ni. Jadi kadang-kadang kalau kami bercuti bukan saja dengan keluarga tapi mungkin dengan kawan-kawan. Jadi macam kalau kami boleh post apa sajalah, tapi mana tahu kawan-kawan kami ia pernah mempost pasal harta peribadinya. Cuma tu. Jadi penjenayah macam walaupun kawan kami ni indah mempost apa-apa, tapi penjenayah tahu informasi tersebut daripada kawan kita ni. Jadi kalau boleh sebelum kami mempost gambar bis dorang, minta dulu orang permission. Minta dulu dari izin, dorang. Minta izin dulu dari dorang. Jadi untuk menjaga keselamatan privasi bis dorang juga. Ya, jadi perlu kita ni berwaspada ya. Kadang-kadang ada kita ni mengupload ataupun berkongsi dengan siapa kita ni berlayar, kadang ia boleh menyebabkan pihak ketiga mengambil kesempatan. Jadi perlunya kita ni berhati-hati. Itu antara tips yang dapat kita kongsikannya mengenai dengan keselamatan semasa bercuti, apa yang perlu dan juga tidak kita ni dapat lakukan semasa bercuti. Saya rasa dalam bidang kerja yang Puan lakukan khususnya dalam memberigakan kepada orang ramai, menaikkan kesedaran orang ramai mengenai keselamatan siber, saya pasti mungkin banyak saja sebenarnya kejadian-kejadian yang telah pun dilaporkan kepada Pak Puan barangkali disebabkan oleh kealpaan kita ni, atau mungkin kecuaian sesetengah individu mengongsikan maklumat. Mungkin kalau boleh Indah menjadi keberatan, mungkin boleh dikongsikan satu atau dua contoh-contoh kes yang pernah berlaku barangkali di negara Brunei Darussalam, untuk tadi sama-sama dapat mengambil iktibar dan manfaat pengajaran daripada peristiwa tersebut. Jadi salah satu insiden lah ini dilaporkan semasa saya membagi ceramah di luar lah. Jadi salah satu mangsa ni datang kepada saya dan ia bercerita bahawa masa ia berlayar, orang kena stalk oleh salah seorang lelaki ni lah, ada mempunyai minat arahnya. Jadi walaupun dia punya profil akaunnya private ni orang, tapi stalker ni
dia mengikutkan kawan-kawannya punya profil. Jadi dari sana stalker tu ikutkan dia. Jadi apa yang terjadi, stalker tu membeli tiket untuk jadi indah salah saya mangsa tersebut pergi ke KL lepas tu si stalker tu pun ikut jom beli tiket ke KL je ya ikut cuma tu. Itu salah satulah insiden yang masih saya ingat lah. Wow, itu antara satu insiden yang cukup menyeramkan ya. Apatah lagi kalau individu tersebut mengetahui lokasi penginapan dan juga sebagainya, juga aktivitinya. Jadi boleh menjadikan terjadinya sesuatu sama perkara hotel yang apa cuma tu aksen terjumpa tapi jadi kalau terjumpa rasanya macam kebetulan lah tu sebenarnya indah. Ini sudah dah indah. dirancang sebenarnya. Satu perkongsian yang memang cukup penting sebenarnya dari penonton. Seperti yang dikongsikan tadi, kadang-kadang tadi mudah terlepas pandang. Dalam keiskian kita ni ya, iski kita ni kembali dan sebagainya, mengongsikan maklumat, mengongsikan keseronokan kita ni, mungkin pandangan setengah individu hanya mengongsikan cerita saja kawan-kawan sahaja. Tapi tujuan harus tadi berwaspada juga, fikirkan juga keselamatan diri kita ni dan juga informasi ataupun data yang dikongsikan. Mungkin untuk soalan yang berikutnya, soalan terakhir barangkali sebelum Intan ada soalan tambahan, kalau ada mungkin anda akan boleh teruskan saja kepada bis kita kepada Puan barangkali untuk soalan terakhirnya di segmen cyber security untuk hari ini. Bagaimana cara orang ramai ni Puan? Mungkin yang menyaksikan hari ini mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan ataupun aku pernah tu yang cuma tu sama ni yang mungkin ingin melaporkan pada pihak Puan ataupun mendapatkan tips yang lebih mendalam lagi, yang lebih terang lagi pada pihak Puan. Macam mana cara untuk menghubungi ni? Mungkin boleh diterangkan pada penonton. Baiklah. Jadi untuk menghubungi pihak Brussels ataupun pihak Cyber Security Brunei mengenai insiden-insiden cyber, kita boleh menghubungi kami daripada email, talian hotline dan juga WhatsApp. Jadi ketiga-tiga ni ia macamnya orang 24/7, 24 jam. Kita boleh email kami arah reporting@brussels.org.bn ataupun talian hotline 245-8001 dan juga talian WhatsApp, mana tahu ada screenshot kan di-share. Talian WhatsApp itu 717076. Jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh melayari website kami juga, ada keselamatan, boleh lagi ada banyak tips keselamatan cyber di sana di Secure Verify Connect dan secureverifyconnect.info. Dan juga terakhir sekali, orang ramai di luar sana boleh menjemput pihak Cyber Security Brunei untuk memberi ceramah kesedaran keselamatan siber di office-office ataupun di sekolah-sekolah BIS kita. Jadi BIS kita boleh melayari www.secureverifyconnect.info untuk maklumat lebih lanjut. Iya. Jadi bila BIS kita ingin melaporkan, BIS kita boleh menghubungi yang telah pun dikongsikan, iaitu menerusi hotline 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam ya. Jadi apa yang sebelum kita ni berpisah, mungkin ada pendapat dari Puan sendiri atau pandangan mengenai dengan Wi-Fi percuma. Macam mana? Jadinya kalau time berlayar bila sudah sampai di airport di luar negeri kecarian kan tu Wi-Fi. Wi-Fi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau boleh berwaspada dengan Wi-Fi yang percumanya, kalau sampai di airport di luar negeri itu balilah SIM card di negeri itulah. Baik jom memakai mobile hotspotnya orang cuma tu. Pasal kebiasaannya kalau kita tiba di satu negeri atau di airport, banyak nih Wi-Fi yang didetek. And then bukannya tani boleh terus memakai, tapi selalunya tani terpaksa memuat naik maklumat peribadi. Itu yang mungkin tani terlepas pandang barangkali Intan harus dipikirkan juga keselamatannya. Tepas sekali. Dan bukan sahaja di luar negeri, malahan kalau kita ni di restoran pun juga kita dipastikannya elakkan menggunakan Wi-Fi percuma ini. Baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya, itu bersih kita bersama dengan tetamu undangan kita yang merupakan Puan Siti Norizwana binti Ayub, itu jurulatih kesedaran keselamatan cyber yang menerusi satu wawancara iaitu tips keselamatan cyber semasa bercuti. Banyak manfaat dan juga pengetahuan yang telah pun kita ni perolehi apa antara perkara yang tidak perlu kita ni lakukan semasa bercuti. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita iaitu yang
Yang Mulia Puan Siti Nur Izwana binti Ayub, dan insya-Allah puannya kita akan bersua lagi mungkin dengan tajuk yang berlainan pula ya. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.